Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la ba'd. Sama-sama kita muliakan dan mendoakan Fadilatul Syekh Abu Ismail sepanjang hafizahullah taala yang saya kasihi fungsi Madrasah Haji Subhanallah dan Jamiah dan Al-Lajnah Al-Fasal Madrasah, para asatidzah muslim-muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kami sekali bersyukur kepada Allah taala berkumpul pada petang yang bersama dengan sama-sama mak besar dan para yang saya yakin itu semua dah mengenal dan mungkin belum ada berkesempatan untuk bersama dalam satu majlis ataupun mendengar tausiah dan tazkirah dan langsung daripada beliau. Alhamdulillah kami kita bersama-sama tentu saya mewakili daripada pihak Madrasah Haji mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh Ismail. Mudah-mudahan pada petang ini kita memberi manfaat daripada beliau dan beliau merupakan hajatan kuasa fatwa ulama Al-Fatani, Persatuan Ulama Al-Fatani, dilahirkan pada 1955 dan kiranya 60 tahun dah. Dan di samping sebagai seorang murabi di Madrasah Darul Muhajirin, dan alhamdulillah saya dah berkesempatan di sana beberapa tahun yang sudah, alhamdulillah, dan dikenal atau lebih masyhur dengan pondok sepanjang di sana. Dan jadi insyaAllah pada petang ini program kita adalah soal jawab terkait dengan agama, dan kita tidak memberikan tajuk yang khusus kepada Bapak Ismail. Cuma kita buka ruang yang seluas-luasnya untuk tuan-tuan beri soalan kepada beliau. Dan kita di Madrasah Haji ini sentiasa berusaha untuk mendatangkan para ulama untuk meramai dan menjawabkan secara umum dengan sembilan, dan secara khusus di Madrasah Haji ini untuk pengetahuan Bapak Ismail, Madrasah Haji satu nama yang mengambil sempurna seorang ulama, Syekh Ismail Osman Zain, guru kepada murabi kita Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah taala, dan selalu berkunjung di sini setiap bulan seperti mana semua kita maklum. Dan mudah-mudahan dengan nama yang besar ini memberi keberkatan kepada kita, dan kemungkinan ataupun kita doakan kedatangan dan ziarah para ulama ini beri keberkatan kepada kita semua. Dan kita juga berdoa supaya program begini
boleh diteruskan sentiasa dan berpanjangan insya-Allah. Jadi saya tak mahu memanjangkan masa dan kita buka pokok soalan yang diberikan boleh diajukan kepada tuan guru kita. Mudah-mudahan kita punya manfaat, segala tu mudah-mudahan yang manfaat terus insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh buat satu lagi mic untuk muslimat. Kalau hujan suara boleh. Jadi soalan pertama bagi saya lah, nampak soalnya untuk tuan kan. Jadi tuan jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut terkait tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dan apabila meninggal dunia dikatakan bergoncangnya arsy Allah, terbukanya pintu-pintu langit, bahkan disaksikan oleh 70,000 malaikat, tapi menghadapi himpitan kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "La naja minhu la naja Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala." Mungkin boleh dihuraikan sedikit terkait dengan dhummatul qabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله. Pertama kali kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana tak disengkau-sengkaukan perkara yang satu dikatakan tempat yang tak pernah dikenali, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu di majlis yang seperti ini, sebagaimana didengarkan oleh Tuan Pengurusi sebut tadi. Maknanya semoga-moga kita dapat barakat bersama-sama. Mudah-mudahannya sebegitu, dan harapannya majlis yang seperti ini agak diharapkan berterusan. Semoga perkara ini dapat kita berbincang bersama tentang khususnya dalam masalah agama, apalagi apabila timbulnya perkara syubhat dan kekeliruan, seperti mana perkara yang biasa, begitulah setiap zaman, setiap masa. Alhamdulillah, dengan tidak memanjangkan, sebagai muqaddimah, soalan tadi berkait dengan masalah ghaib. Walaupun masalah ghaib, kita juga disifatkan selaku orang mukmin, orang muttaqin, di antara sifat allazina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ay ma ghaba 'anna. Maka bagai-bagai yang ghaib ini tak boleh kita nak bercakap kalau tidak ada kedengaran daripada Al-Quran, Al-Hadis, yang dikatakan kalau kita mengaji dalam ilmu usuluddin, di antara maudhu' tajuk-tajuk pembicaraan usul pokok agama ialah 3 bahagian. Yang pertama dikatakan uluhiyat, bicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita i'tiqadnya secara ijmal dan juga secara tafsir. Yang kedua dikatakan nubuwat, itu pegangan kita mengenai dengan sifat-sifat
kenabian. Kita tidak terima seseorang yang diletakkan jadi Nabi Allah, Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, mesti mereka bersifat dengan sifat nubuwah, yakni sidik, amanah, tabligh, fadhanah. Atas khilaf pula ulama, tetapi dia berbicara secara halus ataupun cawangannya. Bahagian yang ketiga yang dikatakan sam'iyah. Inilah munasabah dengan soalan. Sam'iyah beberapa perkara yang terhenti di atas dengar. Dengar daripada syarak, dengar daripada Quran, dengar daripada hadis. Maka kita beriman. Jadi kalau sekiranya perkara itu kita tak didengarkan, diamkan saja. Cuma semua perkara dia tak sunyi daripada hukum-hukum yang tiga, yakni hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Tak sunyi pada tiga. Dan tiap-tiap satu daripada hukum akal, hukum adat, hukum syarak itu terbagi kepada tiga yang dikatakan wajib, mustahil, jaiz. Tiap-tiap satu mesti kita kena mahirnya. Wajib pada akal, wajib pada adat, wajib pada syarak. Dan begitu juga mustahil pada akal, mustahil pada adat, mustahil pada syarak. Dan jaiz pada akal, jaiz pada adat, jaiz pada syarak. Semua kalau tak sunyilah daripada salah satu dari tiga itu. Sebab itulah Imam Syekh Sayyid Muhammad Ibn Yusuf, terkenal dengan Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala, dalam mata Ummul Barahin dia sebut antara lain, i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Tersifat tak boleh keluar, tak lepas daripada satu dari tiga itu. Maka kembali kepada soalan tadi mengenai dengan himpit kubur. Mengenai dengan himpit kubur, sini panggil gitu lah. Himpit kubur, apabila seorang ditanam, zuhir pada pandangan kita tanam, ada dia panggil pulaknya simpan. Sini panggil apa? Tanam. Sana pun panggil tanam, simpan. Semua tu muafakah lah. Tanam, simpan dekat dengan luar Arab, idfan. Dafan, Arab kata dafan, kita kata simpan, luar Sia kata fang. Fang sop dia panggil, simpan mayat. Sebab lurah tu dia asal mari satu, lepas tu dia jadi lahjah tu lah. Dia kata fang, Arab kata dafan, kita kata simpan. Cuma kamu yang tak kata lah. Kita tak kata tu beradab. Tapi kalau binatang, kita kata kamus kan. Panggil dah sini kamu. Kamus. Ayam mati kita kata kamu. Kita tak kata kita tanam ayam mati. Kita sana tak guna bahasa. Walaupun iyalah makna dia lah. Tapi di segi kita guna bahasa kamu. Tapi ada pun kalau manusia yang meninggal, kita tak guna bahasa kata kamu. Kita guna simpan, tanam sebagainya. Baik, setelah kita tanam, kamus, simpan. Baik, katakanlah setengah-setengah orang itu iqamatul qabr. Di sana panggil tunggu kubur. Mana duduk baca di sana dengan tidak balik sampai ke 7 hari dan sebagainya. Bila disoal, kamu yang ada menunggu kubur, duk tengok situ tu, nak tanya kata, adakah kubur itu bergerak? Pernah ke tak tengok kubur tu bergerak-gerak? Tak pernah pun. Tapi dalam hadis sebut kata himpit kubur. Qabr mana lubang yang ditanam tu. Dia sebut dia kata himpit. Kita menunggu di situ tak ada bergerak pun.
Jadi kalau tilik pada hukum adat, nampak kedak himpit kubur, terasa kedak kita duduk di kubur. Bukan pada hukum adat, tidak. Tapi kalau kita mari pada hukum akal, pada hukum adat tadi mustahil. Tapi kalau tengok di segi hukum akal, masalah wajib ke mustahil ke jaiz, masuk dalam jaiz yang harus. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Seperti kita, boleh jadi mati, boleh jadi tidaknya. Dan yang mati boleh jadi hidup balik, boleh jadi tidaknya. Itu panggil jaiz pada akal. Begitu juga himpit kubur, boleh jadi iya, boleh jadi tidaknya. Jaiz pada akal. Apabila datang warid pada hadis menyatakan, maka jadi wajib pada syarak. Jadi itu tiga hukum. Tilik pada hukum adat mustahil kerana kubur tak ada bergerak apa. Tilik pada hukum akad, ya harus. Tilik pada hukum syarak, janji cerita daripada hadis Quran sam'iyah. Dalam hadis sebut kata hipit. Sehingga sampai Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ketua sahabat antara lain daripada Ansar, walaupun dia tu makna kata getah tiap arah kemuliaan dia, kelebihan dia, dalam keadaan hidup apabila mati dihimpitkan juga kubur. Seolah-olah nak menyatakan kata, kalaulah yang mati itu lepas daripada himpit kubur, Nabi Sa'ad bin Mu'ad tak pernah himpit, menunjukkan himpit juga. Jadi kepercayaan kita, i'tikad kita kepada allazina yu'minuna bil ghaib tadi ialah sabit pada hadis kata himpit. Kemudian hatta siapa kata kanak kecil pun atau juga lewat kata dihimpit. Maka ulama jawab, tidak jadi berlawanan himpit kubur dengan kemuliaan. Sebab himpit itu dia ada banyak cara pula, dia tidak nyata sih. Ada himpit dalam bentuk azab, ada pula himpit dalam bentuk nikmat. Macam mana himpit dalam bentuk nikmat? Supaya kita sejuk, mesti sejuk. Ambil batang 3 himpit sini. Molek tu. Kita demam. Sana kata demam macam belata. Demam. Apabila kita demam panas ke, apa nama, badan kita panas, tapi rasa kita sejuk. Dengan siapa berapa orang himpit, suruh himpit lagi, oh sejuk lagi, himpit lagi, siapa nak nilai tak apa, himpit lagi tu je kau sedap, ya bagus. Nampak tak? Begitu dah kita sejuk, suruh orang himpit, ada apa kamu lah. Itulah ulama buat perbandingan, kata himpit kubur, tapi tak semestinya azab. Itulah dia jawab. Jadi bila ulama jawab gitu, iya, jadi nampak lah. Jadi bukan mesti himpit itu semuanya azab. Himpit azab pun ada, himpit dalam bentuk nikmat pun ada. Itulah. Jadi patut wallahu a'lam. Itulah allazina yu'minuna bil ghaib. Satu selesai. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan. Boleh tak Tuan Guru Bapa terangkan ikhtiar ataupun iktisad makhluk ini amrun i'tibari ataupun makhluk? Usaha ikhtiar ni makhluk ke ataupun amrun i'tibari? Satu lagi soalan, boleh tak Bapa terangkan ta'alluq surul qadim, ta'alluq tanjizil qadim dan ta'alluq tanjizil hadis? Itu sahaja. Ikhtiar, iktisab. Iktisab cara kita orang Melayu guna. Kebanyakan kita orang Melayu guna usaha. Kita dah sini cakap. Ada pun ikhtiar, banyak guna Arab jadi Melayu sekarang. Ikhtiar usaha, banyak kita sana cakap. Tapi kerana jadi Arab pun habis kan? Arab semua kan? Ikhtiar dan iktisab. Itu pada jadi Arab semua. Menjadi bercampur. Ikhtiar usaha. Ikhtiar bahasa Arab. Usaha itu ke bahasa Melayu.
Jadi kalau kita nak campur Arab semua kan, ikhtiar dan iktisab. Iktisab kalau yang mengaji kalimah dalam ilmu sarah, ibtian daripada iktasaba, yang Allah Ta'ala kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Iktasaba yang mengaji sarah, ibtian. Iktasaba yaktasibu iktisaban. Supaya juga ikhtara yakhtaru ikhtiaran. Jadi kalau kita salin ke bahasa Melayu semua, ikhtiar tu apa? Nanti kita salin dulu. Memilih ataupun dengan kata lain pilih. Pilih. Ada apa iktisab? Usaha. Itu Melayu siarah dah. Usaha. Usaha. Ikhtiar, pilih. Apabila ditanya pengertian pilih ni di mana tempatnya, tempat keluar pilih ni dari mana? Sebab kata pilih, dari mana datangnya pilih ni? Dari hati. Nah, ataupun dengan kata lain, pilih dengan hati. Sebab kita katakan tengok dengan mata, dengar dengan telinga, pilih dengan hati. Itulah yang dimaksudkan kata pilih itu datangnya dari hati. Mana kalau kata ikhtiar atau usaha, usaha ni datangnya dari mana?